birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali pada tiap-tiap satunya itu. Kemudian daripada salam sembahyang Jumaat, dahulu daripada memindah akan 2 kakinya, nescaya diampun baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya dan barang yang kemudiannya, dan diberi akan dia daripada pahalanya dengan sebilang-bilang mereka yang beriman ia dengan Allah dan Rasulnya, dan dijauh akan dia daripada yang dibencinya hingga Jumaat yang hadapannya. Sambung hari ni kata Tuan Musannif, Tuan Husin Kedah, pada sembahyang Jumaat, perkara yang sunat selepas daripada memberi salam. Perkara yang sunat selepas daripada memberi salam, kalau kita ambil tahu, dia jadi faedah yang besar kalau kita beramal dengan dia. Beramal dengan dia. Kata Tuan Husin Kedah, dan datang warid, mana dia ada warid, ada warid, ada riwayat. Ada riwayat yang bersambung-sambung ni. Ada mengatakan bahawasanya, warid tu kata apa? Bahawasanya barang siapa membaca ia akan Fatihah, baca Fatihah, dan qul huwallahu ahad, dan baca qul a'udzu birabbil falaq, dan baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali pada tiap-tiap satunya, tiap-tiap satu Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas tu. Hari ni warid ni kata siapa baca Fatihah 7 kali, qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Bila? Selepas daripada bagi salam pada sembahyang Jumaat. Lepas bagi salam pada sembahyang Jumaat. Dahulu daripada memindahkan kakinya, yakni sebelum dia berubah kedudukan. Jangan berubah kedudukan lagi. Jadi ada warid. Kalau dalam kitab Sabilal, dia kata riwayat hadis daripada Sadatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pada sembahyang Jumaat, Rasulullah baca qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ada dalam Sabilal Muhtadin kan. Jadi kita ni kalau kita nak beramal, jangan takut tak masuk neraka. Kalau orang kata hadis tu dhaif ke, hadis tu maudhu' ke, biar pergi kat depa lah. Nama pun amalan sunnah. Sunat ni pula amalan baik. Baca Quran. Bukannya lepas sembahyang joget. Lepas sembahyang joget, lepas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mangkip joget. Yalah, tu bid'ah yang dalalah. Ni lepas bagi salam baca Fatihah. Lepas bagi salam baca qul huwallah. Lepas bagi salam kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Banyak hadis Nabi suruh kita baca qul 3 qul ni. Banyak keadaan, banyak tempat. Jadi nak usah hati apa kalau nak baca dia. Nak beramal dengan yang baik. Kalau dia menjadi satu kebaikan, alhamdulillah. Kalaulah misal kata dia bukan warid kata. Ataupun dia hukum dhaif kata. Salah kalau kita baca Fatihah dapat pahala. Baca 1 dapat 1. Baca 1 dapat 30. Kita baca 7 kali, tak dapat banyak. Dapat banyak. Bukan ada rugi pun. Cuma mau dengan tak mau nak amal dia. Nak amal dia. Jadi kita ambil benda yang molek-molek, benda yang elok-elok, benda yang baik-baik. Sebab apa? Sebab kita kira macam ni. Selepas pada bagi salam sembahyang, dia disebutkan perkara yang sunat-sunat. Jadi sunat ni ada yang sunnah, ada yang disunnahkan, ada yang ambil direct hak Nabi buat, ada ambil yang sahabat buat, ada ambil yang diijma'kan ulama buat. Jadi sunnah.
Benda yang ijma' ulama' dia kata sunat, sunat. Tak ada masalah, ada kelih buat apa? Nah, tak payah kelih. Nak beramal silakan, tak mau beramal jangan larang orang. Tak mau beramal jangan larang orang. Nah, orang nak buat fastabiqul khairat. Berlumba-lumba kamu membuat kebaikan, buat hak baik. Apa dia baik? Baca Quran. Lepas sembahyang tu bukan duk sembang saja. Nah, nak hak bid'ah tu lepas bagi salam sembang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hang kemarin pergi mana? Aku tak nampak hang. Nah, lama tak kena kopi kedai pagi. Lepas sembahyang tu bid'ah. Lepas bagi salam sembahyang. Sembang. Tanya kedai kopi, no, tanya teh, tanya roti canai, kita duduk lepas sembahyang kita duduk sembang. Tu ya. Tak ada untung pun cakap kau dunia lepas pada sembahyang. Bahkan ada riwayat juga yang Nabi kata lepas pada sembahyang maghrib dan lepas pada sembahyang subuh, sebelum daripada berubah tempat duduk kita, duduk asal keadaan duduk dengan tayat akhir tu, sunat kita membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali dan membaca Allahumma ajirni 7 kali baru pindah kedudukan. Jadi banyaklah hadis dah, banyak sebenarnya. Nah, amalan-amalan cuma kita rajin dengan malas sahaja. Nah, ada hadis maghrib Nabi kata jangan ubah kedudukan lagi. Subuh lepas bagi salam jangan ubah kedudukan lagi. Duduk kekal sebagaimana kamu duduk lantai akhir. Jangan ubah. Ni tak ada apa-apa lagi kita ubah dah. Nah, bahkan imam ni ada hadis semua ada. Imam ni sunat. Nah, habis daripada Allahumma ajirna 7 kali tu sunat beralih ke jam nombor 3. Sunat duduk jam nombor 3. Nah, ada riwayat kata beralih jam nombor 9. Nah, jaranglah kita duk buat beramai dengan jam nombor 9 ni. Kita duk buat nombor 3 aja. Dan ada juga yang mengatakan pendapat menghadap kepada makmum. Nah, tu semua adalah sunat-sunat. Sunat-sunat yang kita ni kalau kita buat dapat pahala. Terutamanya hari Jumaat. Hari Jumaat. Kita hari Jumaat ni adalah hari Sayyidul Ayyam. Dia adalah ibu ataupun penghulu bagi segala hari. Hari Jumaat adalah hari raya mingguan. Hari Jumaat adalah hari yang padanya ijabah doa, hari ijabah doa, hari yang Allah Ta'ala suka dengar hamba dia minta doa dan Allah Ta'ala suka makbulkan doa hamba dia hari Jumaat ni. Nah, pada hari Jumaat tu banyak fadilat-fadilat Jumaat. Jadi banyak amalan kitanya. Bila tambah-tambah selepas daripada sembahyang Jumaat ni kita dah baca berapa dah? Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Nah, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Nah, sebelumnya kalau boleh tu lepas bagi salam tu istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. Baca yang ni dulu hari Jumaat. Baca yang ni dulu. Nah, ada orang dia jadi macam mana? Dia kata siapa suruh duk wirid? Tak ada wirid. Nah, tak ada wirid, tak ada lepas main Jumaat terus baca doa. Tak ada wirid. Ni masalah. Sebab tu kita bicara pada satu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Daripada mazhab Syafi'i ni pecah pula khilaf pendapat ulama pula. Ulama Syafi'i sendiri pun khilaf. Banyak khilaf. Tiba-tiba kita main larang orang beramal dengan apa yang kita duk amal. Dia kalau dia tak mau amal jangan larang orang. Dia kata dak mazhab lain tak ramai. Dah kita bukan bicara mazhab orang. Nah, mazhab Syafi'i beramai, mazhab Hanafi tak beramai, bermakna kita tak kata mazhab Hanafi tak betul. Hanafi tak kata Syafi'i tak betul. Hang beramai mazhab hang, aku beramai mazhab aku. Hang betul, aku betul. Jadi kalau hang tak mau beramal, tak payahlah halang kami untuk beramal. Dan kalau kami nak beramal, kami tak paksa hang untuk beramal. Tak payah duk kelih.
Ni dak main larang orang tak bagi beramal, lepas tu dia kata mazhab lain tak beramal. Itu mazhab lain. Nah, jadi kita tak ada kelai pun. Mudah aja. Pakat-pakat beramal. Nak beramal silakan. Tak nak beramal sudah. Benda baik bukan benda jahat. Bukannya kita duk mengumpat mengata kat orang. Nah, bagi salam mengata kat orang. Oh, hang tengok dia tu muka herat pada muka. Tak ada lah, kita tak ada duk kata apa bagi salam. Nah, ini. Jadi ada waridnya. Nah, ada warid. Ni cari sendirilah. Kita baca kitab fiqh ni, kita baca nak beramal. Jadi bila ada ulama bawa pada kita, nah ulama muktabar. Ulama tu ulama muktabar, kitab-kitab muktabar. Memada dah kita beramal sebab dia fiqh. Kalau fiqh ni memada kita beramal. Ni duk tanya ambil mana? Ulama bawa mai, ulama bukan bodoh, kita ni bingung. Ulama tu cerdik. Nah, ulama bawa mai. Nah, baik. Dia suruh kita beramal. Baca Fatihah 7 kali. Baca Qul Huwallah 7 kali. Baca Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali. Baca Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Kemudiannya baru disambung dengan wirid biasa. Nah, maksud dia sekurang-kurangnya wirid biasa tu masuklah Allahumma antas salam, kemudiannya bacalah ayatul kursi. Kemudiannya kalau kita nak bawa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali pun silakan. Boleh. Nah, cuma kita hari ni kita nak ambil ruang masa tu panjang sangat, tak lagi orang marah. Orang yang nak marah tu dia tak apa cerdik. Saya kadang-kadang nak kata juga, bukan nak kata kat siapa, kat ustaz-ustaz pun. Nah, kita nak wirid panjang, kita tanya pasal lah. Ustaz-ustaz duk marah wirid panjang, macam doa panjang. Hang tak mau balik lah. Benda tu sunat, tak payah marah. Orang kalut nak pergi kerja, dia duk doa tak habis. Dah, hang nak doa sendiri, hang balik lah. Yang ustaz-ustaz pun marah kat kita. Nah, kita nak beramal, orang yang ada kelapangan, yang tak ada urusan lain-lain, silakan tunggu. Hak yang ada urusan, silakan baca doa, balik. Jangan tak baca doa langsung. Sebab Nabi kata orang yang semayang, yang lepas bagi salam, bangkit tak baca doa, semayang dia macam budak-budak. Imam Ghazali kata orang yang bagi salam, lepas pada semayang, terus bangkit tak baca doa, semayang dia macam beruk. Lagi cengih Imam Ghazali. Beruk. Nah, habis-habis syung lompat. Tak ada apa. Nah, budak-budak kita tengok budak-budak macam mana. Assalamualaikum, syung gila. Jadi semayang macam budak-budak. Sebab tu sekurang-kurangnya istighfar, baca doa. Jadi kalau kita ada pekerjaan lain, kita baca doa sendiri kita bangkitlah. Nah, hak orang nak beramal silakan. Jangan duk marah. Bukanlah nak kata setengah-setengah ustaz pun duk marah habis. Nah, baca doa panjang-panjang, wirid panjang-panjang, orang nak pergi kerja, habislah kerja. Dah nak pergi kerja. Bukan kita duk suruh paksa, jangan balik nah, semua wajib wirid. Tak ada. Tak ada. Nama bersunat. Jadi kita nak elok daripada perselisihan, nak elok daripada pergaduhan. Nah, maka bila kita suluh perkara sunat pula selepas daripada sembahyang, siapa nak beramal silakan. Siapa tak nak beramal pun silakan. Sebab nama bersunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Nah, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Dah kita memilih pada belah tak berdosa, silakan. Nah, tu. Nah, itu yang masalah dia sebenarnya kita ni. Pakat-pakat duk nak menuding, kira nak salah orang ni. Nah, beramallah kita serba sikit ni, hujung-hujung ni. Kita hujung-hujung pakat-pakat beramai seorang sikit. Ramai hak mana patut. Pasal apa yang disuruh beramai? Tengok kata Syekh Musannif, sebab apa yang Musannif suruh kat kita ni, kata warid yang datang pada Nabi ni. Nah, pasal apa yang dia suruh kat kita buat macam ni? Nah, kata Musannif rahimahullahu ta'ala, ialah orang yang macam ni, nescaya diampun baginya bagi orang yang baca. Orang mana? Orang yang duduk dalam jemaah ke seorang ke tak kira lah, tapi dia baca 7 kali Fatihah, 7 kali Qul Huwallah, 7 kali Qul A'udzu Birabbil Falaq, 7 kali Qul A'udzu Birabbin Nas. Bila dia baca 7 kali ni, diampunkan baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Dosa dia bila? Dosa dia hak tadi dan sebelumnya. Hak tadi, sebelum dia baca tu, kalau ada dosa,
terdahulu dan sebelumnya, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dosa mana? Segala dosa kecil Allah Ta'ala ampun. Segala dosa-dosa yang tersangkut sikit-sikit ni Allah Ta'ala ampun. Tapi dosa yang wajib taubat, dosa yang wajib minta maaf kat manusia, hak ni kena taubat dan kena minta maaf. Baru selesai. Tapi dosa-dosa lain selesai. Nah, dosa ni bukanlah kata dosa kecil-kecil ni demam pun Allah Ta'ala ampun dah. Nah, demam pun Allah Ta'ala ampun. Sebab tu kita kadang-kadang demam ni bukan kita cerita sebab nak tunjuk dak, kita nak minta orang doa. Minta orang doa. Kadang-kadang doa orang ni kita tak tahu. No, dia duduk kaki merapu je kita kata, tapi pada dia ketika tu doa dia makbul. Jadi pakat-pakat tahu. Sebab tu Allah Ta'ala suka kita ziarah orang sakit. Nah, orang sakit dia suka orang ziarah dia, tapi dia tak suka orang ganggu dia. Dia suka orang ziarah tapi dia tak suka orang ganggu. Bila dia sakit orang tak main dia sedih, tapi bila orang main dia seronok. Tapi kalau kita pi dia tidur, jangan duk panggil dia. Ni dah lakon tu sakit, kita pipi panggil pula, suruh mangkit sembang pula. Nah, sembang pula cerita hari tu ni adalah pak menakan saya sakit macam ni jugalah, tapi lah ni mati dah lah bawa penyakit ni, duk pi cerita tu. Nah, dia dalam hati dia kata hampir balik lah, terus duk main lah. Kalau lagu ni bukan bagi ku senang hati, ni bagi ku susah hati. Nah kita pun pergi sembang sikit saja orang sakit ni. Pasal apa? Ada doa. Dia ada doa. Orang sakit doa kat kita pun bagus, kita doa kat orang sakit pun bagus. Jadi kita semua ni masing-masing pakat nak doa, minta ampun. Nah, pada hak yang tak doa tu tadi ni, dengan bacaan ni saja, dia tak berasa kata dia ada dosa-dosa kecil. Dia tak berasa. Tapi dengan bacaan ni kata musannif, nescaya diampun baginya orang yang baca macam ni 7 kali ni, barang yang telah terdahulu daripada dosanya, dosa-dosa dia dulu, dan barang diampunkan lagi barang yang kemudiannya. Nah, kita ni ada dosa yang dahulu, ada dosa yang sekarang, ada dosa yang kemudian. Nah, dosa yang kemudian ni sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Kita ni kadang-kadang dah bahkan selalu kita buat dosa. Jadi musannif kata dosa hak dahulu Allah Ta'ala ampun, dosa hak sekarang, dosa hak lagi akan datang kemudian daripada ni pun Allah Ta'ala ampun. Apatah lagi dosa hak sekarang. Hak dahulu Allah Ta'ala ampun, hak kemudian Allah Ta'ala ampun, dosa hak sekarang pun Allah Ta'ala ampun. Antara dosa kita apa dia? Duk sekarang lupa Tuhan. Duk lah ni lupa Tuhan, terlupa kat Allah. Duk rasa hebat kat kita. Tu pun jagalah tu. Tu semua kita akan sedar dia jadi dosa. Dosa berimpun yang sikit-sikit tu. Dia duk jadi dosa. Kita duk tengok hebat kita duk tengok megah kita duk tengok kelebihan kita, boleh kita semua, kita duk tengok diri kita tak tengok Tuhan. Kadang-kadang dia jadi dosa. Mudah-mudahan dengan amal ni Allah Ta'ala ampun dosa barang yang dahulu dan barang yang kemudian, dan diberi akan dia orang yang membaca 777 ni daripada pahalanya, bagi pahala kepada bacaan tu, pahala bacaan tu, diberikan pahalanya, pahala bacaan tu dengan sebilang-bilang. Banyak mana pahala tu? Sebilang-bilang mereka yang beriman. Allahu Akbar. Mereka yang beriman, ia mereka ni dengan Allah dan Rasul. Pahala sebanyak mana? Sebanyak tu. Allahu Akbar. Beriman ni maksud dia, kalau di dunia ni ada orang yang Islam beriman ni, kita kata contoh, kita kata 3 bilion. Pahala 3 bilion sekira-kira sebanyak orang yang beriman. Sebanyak orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Orang-orang mukmin sebanyak tu. Untungnya pahala mudah je. Benda mudah, tapi pasal mudah ni jadi tak suruh kita beramal. Dan lagi kata musannif, dan dijauhkan
Dia mana? Orang yang baca 777 ini daripada yang dibencinya, yakni Allah Ta'ala hindarkan dia daripada segala perkara yang dia tak suka. Hak dia tak suka, Allah Ta'ala pelihara dia. Allah Ta'ala pelihara dia. Bila? Hingga Jumaat yang di hadapannya. Dari Jumaat ni sampai Jumaat depan, Allah Ta'ala pelihara dia daripada perkara-perkara yang dia tak suka. Untung tak beramal, untung. Sebab tu kadang-kadang kita tak sedar. Kalau kita duk beramal macam ni, kadang-kadang kita pun tak sedar. Allah Ta'ala tolong kita hindar banyak-banyak musibah. Allah Ta'ala tolong kita tak sedar. Amalan ni penting kalau kita beramal. Amalan ni penting kalau kita beramal. Mudah-mudahan sungguhlah kita dapat pertolongan Allah. Kita ni dapat ma'unah lah. Dapat ma'unah pertolongan Allah. Dengan amalan-amalan macam ni. Ni nak beramal apa pun dah. Nak beramal apa pun dah. Nak baca 3 kul lepas bayang pun berat. Nak istighfar pun malah. Asal bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia mangkit pi duk semayang asin. Kita bila sebenarnya tu kata kita tak faham. Sebenarnya bila kita putih pisah dengan imam, kita bangkit pi semayang asin, habis kita dah berpisah dah dengan imam. Dalam jamaah tu pada ketika tu kita pisah dah. Imam baca doa, kita doa amin pun doa tu tak main kat kita sebab kita pisah. Kita dah pisah dengan imam. Sebab tu disuruh kita tunggu lagi imam tak berubah, kita jangan berubah. Sebab kita nak ambil manfaat doa berjamaah. Kita nak ambil manfaat bacaan-bacaan berjamaah. Sebab apa? Sebab selama mana kita duduk dalam jamaah, selama tu kita dihimpunkan bersama dengan para malaikat. Selama tu duduk dalam para malaikat. Dan selama mana kita duduk dengan para malaikat, segala doa dan bacaan kita diaminkan oleh malaikat. Tapi kita tak mau. Kita tak mau. Musibah duk mai pelan dekat. Kita tak mau duk beramal dengan amalan yang menjadi manfaat besar. Lepas tu kita nak lari daripada musibah. Macam mana kita nak lari sedangkan nak duduk serta malaikat pun kita tak mau. Kadang-kadang kita kata depa tak ada apa pun pasal pak dak, kita kena tengok juga. Allah Ta'ala bagi kat kita ni sebagai ujian. Kadang-kadang orang yang macam tu Allah Ta'ala tak bagi ujian apa-apa kat dia, bukan makna Allah Ta'ala sayang dia. Kadang-kadang dia jadi istidraj. Kita tak tahu. Kadang-kadang jadi istidraj. Jaga. Jadi amalan-amalan ni semua sunat. Kalau berasa mampu untuk buat, silakan hari Jumaat. Jangan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, baca Fatihah 7 kali, baca qul Allah 7 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, baca qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kita baca. Bila kita baca, orang lain nak baca apa baca. Orang lain nak beramai apa beramai lah. Cuma bila kita akan jadi rugi kalau kita main Jumaat, kita baca seorang-seorang. Masa kita duk baca yang ni, Tok Imam duk baca doa dah. Rugilah kita tak dapat doa serta imam. Kan? Kita berasingan dengan imam. Tapi angkat tangan pi lah. Mudah-mudahan termasuk juga kita dalam orang yang mengaminkan doa. Tapi kita duk baca. Lah mana ada dah? Tak ada. Saya rasa kalau masjid yang semayang Jumaat yang beramai macam ni, masih ada lagi kalau ada lah. Yang dulu ni Sungai Kop, dulu ni Sungai Limau, kawasan sini tak ada lagi lah. Tak tahu buat lobak buat arah beramai arah. Tak banyak lah. Tak banyak yang beramai macam ni. Tak banyak. Patut-patut masjid-masjid qaryah ni dia kena beramai macam ni. Beramai macam ni. Pasal apa? Pasal kita minta kesejahteraan, terpelihara qaryah kita tu. Terpelihara qaryah kita tu. Mudah-mudahan. Baik, habis. Dan sunat membanyakkan minta doa pada harinya. Tengok, betul tak? Sunat memperbanyakkan minta doa pada harinya, hari Jumaat. Kenapa? Kerana menuntut waktu ijabah. Hari Jumaat ni, majoriti daripada hari Jumaat ni bermula daripada terbenam matahari hari Khamis malam Jumaat tu
sampailah terbenamnya matahari hari Jumaat malam Sabtu, tu semua hari Jumaat adalah ada dalamnya waktu ijabah. Nah, waktu yang sangat-sangat makbul doa. Jadi antara waktu yang paling besar waktu dia ialah hari Khamis malam Jumaat. Sebab apa? Dia adalah permulaan waktu maghrib tu. Waktu maghrib tu permulaan hari penghulu. Jadi dengan sebab dia permulaan hari penghulu, ulama dulu ni ambil kesempatan pembuka hari penghulu, hari besar tu, dengan buat amalan-amalan yang Allah Ta'ala mudah makbulkan doa. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Sebab pembuka hari macam pembuka awal tahun. Nah, dia ada amalan-amalan. Pembuka bulan Rejab, bulan Syakban, dia ada pembuka hari. Pembuka hari ni ada amalan-amalan. Jadi ulama ambil pembuka penghulu bagi segala hari ialah maghrib malam Jumaat. Jadi ulama kalau ikut hadis Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Nah, agak-agak kalau kita himpun semua orang baca surah Al-Kahfi waktu maghrib, agak-agak jadi guna. Nah, ke sebelah Mayang Syah. Nah, ke sebelah Mayang Syah dia baca ramai-ramai, dia tak jadi baca 15 minit 20 minit. Baca ramai-ramai dia boleh jadi 2 jam. Nah, lepas tu kelancaran nak baca ramai-ramai, antara surah yang paling tergeliat lidah antara surah dia surah Kahfi lah. Paling tergeliat lidah. Nah, jadi nak baca ramai-ramai payah. Maka ulama pilih mana? Antara hadis Nabi kata bila orang sakit baca Yasin. Bila orang nak musafir baca Yasin. Yasin itu adalah penghulu bagi Quran. Ulama pilih ayat yang mudah. Yasin mudah, bacaan dia mudah, dan dia banyak syifa di dalam dia. Jadi mudah. Dengan sebab mudahnya baca Yasin, orang ramai boleh ikut belakang. Dan sedikit ayatnya, 83 ayat, sikit ayat dia. Tak mengambil masa yang lama, bersesuaian dengan waktu nak masuk insya. Dengan amal yang lain serba sikit, ulama himpunkan malam Jumaat baca Yasin. Alang-alang baca Yasin sebab malam ijabah doa. Buat tahlil. Sebab apa buat tahlil? Nak mendoakan bagi Allah Ta'ala, minta pertolongan Allah Ta'ala, selamatkan arwah-arwah. Kalau mereka ada yang kena siksa, ada yang kena siksa kubur, minta tolong. Allah Ta'ala tolong lepaskan mereka. Kalau lepas hari tu sekali pun, Masya Allah, besar dah. Lepas hari Jumaat saja tu pun jadi dah, besar dah. Jadi ulama ambil himpun pada hari Jumaat hak benda yang baik-baik. Jadi orang duduk dalam kubur bukan boleh makan. Tak boleh makan, duduk dalam kubur. Jadi kita nak bagi mereka rasa selesa jamu apa? Hantar pi pahala-pahala kalau Allah Ta'ala terima bacaan kita, pahala kita, minta Allah Ta'ala gantikan, bagikan kepada kedua ibu bapa kita hak duduk dalam kubur. Mudah-mudahan jadi pahala tu untuk tolong meringankan mereka. Jadi tak salah. Lepas tu buat kenduri bagi makan tu, takkan nak suruh orang baca saja. Takkan nak panggil, tolong baca Yasin kat pak aku Ustaz. Lepas tu habis baca hang belah balik tau, jangan duk tunggu. Tak ada lah, kita bukan bangsa tu. Bagilah makan. Sebab menjamu orang makan sunat. Makan sunat. Afdal lagi menjamu orang alim. Jadi kena pada waktu dia. Jamu Tok Imam, jamu Tok Bilal, jamu Tok Siak, orang alim. Jamu Tok Lebay, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang alim, dapat pahala. Mudah-mudahan pahala tu Allah Ta'ala ganjarkan juga kepada kedua arwah ibu bapa kita. Tu ya ulama buat. Salah ke? Kalau macam tu pun salah. Elok dah lah kita pakat mati biak terlampang.
Nah, biar betul je lah. Dah mati tak payah duk buat apa. Nah, bukannya kita minta doa dekat orang mati. Pi di kubur pun bukan baca doa minta kat orang mati suruh bangkit. Dah. Doa. Nah, ini amalan-amalan yang menjadi sunat apabila ulama-ulama muktabar sepakat. Dia kata yang ni boleh buat ramai sunat. Tak ada masalah apa lah kita. Nah, tak ada masalah apa, boleh belaka. Jadi elok dah ulama buat tu. Jadi hari Jumaat ni waktu yang ijabah doa. Dan membanyakkan baca surah Al-Kahfi. Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Nah, bila pada siang, pada malamnya, pada siangnya hari Jumaat tu baca surah Kahfi. Banyakkan baca surah Kahfi. Sebab apa? Nah, surah Kahfi ini menjadi pendinding bagi umat akhir zaman. Nah, supaya jadi dinding daripada terkena fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni fitnah fasa pertama, Dajjal tak keluar lagi. Fitnah fasa kedua, nah apabila orang tak percaya ulama pula. Fitnah kedua pertama, Dajjal tak keluar lagi. Nah, dia pakai macam kita lah ni, ni nampak macam fitnah Dajjal yang pertama lah. Fasa pertama fitnah Dajjal. Hak lah ni pun kita tak lepas. Kalau main Dajjal sungguh memang jadi tentera dia. Lah ni pun tak lepas dah, berlambak-lambak dah. Nah, fitnah dia. Nah, lepas tu bila dah fitnah Dajjal duduk pelan banyak, nah manusia dah jadi macam dia jadi takut kepada manusia. Manusia jadi tak berapa yakin dengan agama. Kita tengok dia dah mula tak percaya ulama ni tak kena, ulama ni tak kena, ulama ni salah, ulama ni tak betul. Ni Islam tak betul, lagu ni tak betul. Dah mula dah. Dah itu tanda dia, tanda yang sebenarnya tanda ni hak orang duk hina Islam, hak orang duk hina Nabi, hak orang duk hina segala agama Islam ni pasal apa? Tanda dia Dajjal nak keluar. Kalau yang ni pun hampa tak ada rasa apa, agak-agak Dajjal masuk apa macam mana? Ni yang orang duk kata kat Islam ni tak ada rasa apa. Apa pun tak rasa. Tak ada rasa apa. Dajjal mai kata Tuhan tak betul, yang betul aku Tuhan. Dajjal kata Islam tak betul, yang betul aku. Dajjal kata Muhammad tak betul, yang betul aku. Agak-agak kita jadi macam mana? Kalau hak macam Allah pun kita tak ada rasa apa. Tu ni fitnah ni dia duk mai lah ni, duk ajak kita. Sebenarnya Allah Taala sedang duk mendidik kita. Yang kita ni nak melalui fasa kalau Dajjal muncul, agak-agak kita lebih macam lah kan, lebih teruk. Nah, terala pun nampak nah, habis ulama-ulama pun kita belasah. Nabi pun maki marah. Pakat kau kata Nabi, ya Allah. Kita tak heran kalau orang kafir kata. Sebab kafir, dia kafir sebab apa? Sebab dia memang tak redha dengan Allah dan Rasul. Kalau tidak dia nak jadi kafir pasal apa? Orang kafir kata kat Allah, kata kat Rasul, betul. Sebab apa? Sebab depa kafir, depa tak redha dengan Allah, depa tak redha dengan Rasul. Depa kata, kita nak kata apa? Memang depa tak redha. Tapi kita tak redha depa kata dekat Tuhan. Kita tak redha depa kata kat Rasul. Nah, kita tak redha. Tapi masalah dia orang Islam. Ni menunjukkan fitnah Dajjal telah menular masuk ke dalam hati-hati manusia Islam. Masuk dah. Dia masuk dah, duk masuk dah. Nah, hak orang Yahudi buat semua elok. Hak orang kafir buat semua betul. Hak Islam buat tak kena. Sampaikan ulama-ulama dia duk petikai hak ulama buat. Hak orang kafir buat, hak orang duk buat hina Islam, dia tak petikai, tak kata apa pun. Nampak? Fitnah Dajjal mudah. Fitnah Dajjal dia nak melalui orang-orang yang ada ilmu. Bukan dia mai kat orang bodoh je kita ni. Kita ni tukang yes ya. Yes no right ya kita ni. No, hak orang ada ilmu no. Depa ni lah. Depa ni lah nak bawa. Sama ada nak bawa kita ke arah mengikut Dajjal ataupun nak bawa kita ke arah menentang Dajjal. Dua tu ya. Tapi buat masalah duk tunjuk depa. Nah, hak yang hina Islam depa satu kataan pun depa tak buat keluar. Nah, hak yang kita buat tahlil depa duk beletih. Takkan kita tak nampak lagi macam ni punya keadaan. Nah, hak baca Yasin malam Jumaat depa duk beletih. Depa duk kata.
Yang orang kata kat Islam apa pun dia tak kata. Nah, ini rosak. Ini rosak dan tanda-tanda kerosakan agama. Sebab apa? Sebab nanti yang ikut Dajjal lebih ramai daripada yang ikut Imam Mahdi. Yang beriman dengan Imam Mahdi lebih sedikit daripada yang mengikut Dajjal. Orang kafir telah lah. Yang memerangi Imam Mahdi nanti 80 negara. Kita lah ni ada 170 negara lebih, 180 negara lebih. 80 negara memerangi Imam Mahdi. Makna dia hak yang 100 lagi tu duk antara dua. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Kita tengok banyak mana. Allahu Akbar. Nah, habislah rosak agama kita kalau kita lah ni duk jadi tukang bagi hidup agenda Yahudi, tukang bagi hidup pahaman Yahudi, tukang bagi hidup apa ni fitnah Dajjal. Nah, hak lain kita tengok terang sungguh. Nah, hak orang Islam buat semua tak kena. Ni Nabi suruh baca surah Al-Kahfi ni, baca dan memahami kehendak apa yang Nabi ajak kat kita. Hak tu baca saja pun tak jadi juga. Baca saja dapat pahala sahaja. Habis tu baca dengan faham sungguh makna dia. Baik. Tapi sekurang-kurang Nabi kata bacalah surah Al-Kahfi ni 1 hingga 10 dan 100 hingga 110. Dua pembukaan dan penutup. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Baca surah Al-Kahfi. Dan selawat atas Nabi dan perbanyakkan. Dan pada perbanyakkan, sunat membanyakkan. Banyakkan apa? Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Mula daripada maghrib hari Jumaat, Khamis malam Jumaat tu, sampailah maghrib sebelum malam Sabtu tu. Banyakkan selawat atas Nabi. Duk biasa buat 11, kita buat 100 tukar pula. Sebab apa? Hadis Nabi ni, ada Nabi kata hari Jumaat Nabi suruh selawat 100 kali. Ada hadis kata 200 kali. Dan ada yang mengatakan pada hadis Nabi pada lepas asar selawat 80 kali. Jadi banyak, Abang kata banyak selawat atas Nabi ni. Banyak. Jangan kedekut, jangan berhenti. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Kalau boleh sebelum semayang Jumaat tu, kita pergi duduk setengah jam sebelum semayang Jumaat. Selawat sekurang-kurangnya 200 kali. Belum semayang Jumaat, duduk terus. Lepas semayang tahiyatul masjid, kita duduk, kita selawat sekurang-kurangnya 200 kali. 200 kali ni lebih kurang dalam kalau kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kalau selawat macam tu, kita selawat lebih kurang dalam 12 minit, 15 minit macam tu lah. Sah ya. Apatah lagi kalau kita selawat Jibril. Allahumma salli ala Muhammad. Punya banyak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lawat Jibril boleh selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh selawat Jibril. Berapa banyak kita boleh dapat. Tu selawat juga. Allahumma salli ala Muhammad pun selawat juga. Sallallahu ala Muhammad pun selawat juga. Boleh dapat banyak. Kalau nak bagi jadi banyak, selawat. Jangan berhenti, selawat. Perbanyakkan selawat. Hati tenang. Orang banyak selawat ni hati tenang. Nak buat keputusan senang. Dia tenang, dia tak gabra sangat. Selawat ni bagus. Memang cukup-cukup baguslah kita ni umat. Selawat dengan kita lah ni jadikan selawat tu amal. Sebelum selawat tu sebati dalam diri kita. Dia jadikan dia amal. Bila kita jadikan dia amal, sehingga dia sebati esok, dah sebati tak apa dah. Macam Syekh Zainal Asri kita lah. Kenapa dia cakap sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab antara bila dia nak cakap, nak mengajak, dia dulu ni nak cakap, nak ngajak ni, dia jadi tersangkut-sangkut, tergagak-gagah. Tersangkut-sangkut, tergagak-gagah. Jadi untuk hilangkan sangkut dan gagap dan kadang-kadang lupa,
Kita bila cakap lupa. Buat apa? Selawat. Dijadikan amalan. Dijadikan amalan. Cakap gaya nak sangkut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gaya sangkut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga lah ni tu dah jadi satu sebati dengan kehidupan dia. Tak apa dah. Tak apa dah. Orang bodoh je yang duk petikai. Orang bodoh je petikai pasal apa selawat tak berhenti-berhenti. Lah. Selawat atas Nabi ni Allah selawat atas Nabi, malaikat selawat atas Nabi. Agak-agak Allah selawat atas Nabi berhenti tak? Agak-agak Allah selawat kat Nabi berhenti tak? Agak-agak Allah malaikat selawat kat Nabi berhenti tak? Kalau Allah selawat kat Nabi, Allah Ta'ala yang bersifat dengan kalam, yang tak berhuruf, tak bersuara tu, kalam Allah Ta'ala berkata-kata, kan? Allah Ta'ala ni sifat dia sifat berkata, yang Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah Ta'ala habaq kata Allah Ta'ala selawat atas Nabi, agak-agak Allah Ta'ala berhenti tak? Berhenti habis kiamat. Berhenti kiamat. Tak berhenti. Selawat atas Nabi ni tak payah berhenti. Jalan. Sebanyak mana boleh selawat. Tak boleh banyak sikit pun kena. Bagi dah. Paling korang Nabi buah habaq kita, paling korang pagi 10, petang 10. Paling korang, paling lekeh. Kalau tak pun sehari 10. Jadilah. Ada juga selawat sebagai tanda kita ni syukur kepada Allah, dan kita syukur dengan nikmat Nabi Muhammad itu menjadi rahmatan lil alamin. Tumpang rahmat Nabi, kita hidup hari ni, kita menyawa hari ni, kita bernafas hari ni, kita berjalan hari ni, kita makan, kita minum, kita rasa semua ni, kita tumpang rahmat Nabi. Jadi selawatlah kat Nabi. Selawatlah. Walaupun hati kita tak hidup, tapi selawat di lidah bagi ada. Selawat tak nampak pada dalam hati kita ni, tak hidup, nampak Nabi pun tak apa. Selawat biar ada di lidah pun jadi. Selawat. Tak usah duk petikai kalau orang selawat. Selawatlah banyak mana pun. Bukan jadi selawat lalu lubang jamban. Duk kata orang selawat pelik-pelik. Bukan dia duk lubang jamban duk selawat. Payah kita ni lah ni. Banyakkan selawat atas Nabi SAW pada harinya, yakni pada siangnya siang Jumaat, dan malamnya malam Jumaat. Malam Jumaat. Jadi penuhkan siang malam tu dengan selawat, dengan bacaan Quran, dengan doa. Minta doa sedia, jangan duk rasa rugi. Sebab tu pagi sunat pula kita ni pagi Jumaat, sunat pula mazhab kita pagi Jumaat. Baca surah sajadah. Sunat baca surah sajadah mazhab kita. Mazhab lain tak sunat. Mazhab kita sunat baca surah sajadah. Lepas tu bila baca surah sajadah, surah yang lazim Nabi baca pagi Jumaat, surah sajadah dengan surah Al-Insan. Kita beramai baca. Sebab apa? Sebab semua tu benda yang sunnah, jadi pahala. Baik. Dan sunat membanyakkan daripada bagi-bagi kebajikan, bagai-bagai kebajikan. Perbanyakkan banyak buat kebajikan. Kita orang Melayu paling pantang sedekah hari Jumaat. Betul. Orang main minta hari Jumaat cukup pantang kita ni. Pantang. Sagi lepas main Jumaat lagi main minta. Apa ni tak ada marah. Padahal patutnya kita ni kena banyakkan sedekah hari Jumaat tu. Duk biasa bor tabung hari biasa RM1. Hari Jumaat bor 5, bagi banyak sikit. Bila ada lebih bagi bor 10. Ada lebih bor 10. Jangan bor 5. Ada lebih. Bila ada sikit bor sikit, ada banyak bor banyak. Bubuh qadar mampu, yang penting dia ikhlas. Aku bos kupang ikhlas, bos RM1 tak ikhlas. Bos kupang. Nak abang kata sampai tahap tu, dah kata bos kupang ikhlas. Bos kupang. Pasal apa? Kalau bos RM1 tak ikhlas, bos kupang. Kita ni ikhlas ni dia susah nak mai. Bubuhlah banyak mana pun sampai ikhlas tu mai. Duk tunggu ikhlas mai, tak tahulah. Tak tahulah tunggu ikhlas. Sampai lah pun tak dapat. Sampai lah pun tak dapat kalau tunggu ikhlas kita. Jadi bubuh
bubuh je. Mana ni banyak kan buat kebajikan pada hari Jumaat. Pada Jumaat ni, pada keduanya maksudnya siang dan malamnya Jumaat. Nah, siang Jumaat, malam Jumaat, perbanyakkan kebajikan. Kita paling pantang sekali hari Jumaat orang minta sedekah, dan malam orang main minta sedekah. Orang minta hutang pun tak bagi, orang minta sedekah pun tak bagi. Ni pantang kita. Pantang orang Melayu. Nah, pantang orang Melayu. Padahal pantang apa? Nah, semua pakat kedekut kita ni tak ada tu lah. Tak ada. Oh, dia kata kalau bagi malam-malam habis duit, esok hak kita ada habis semua. Nah, habislah dah bagi ke orang. Nah, bagi ke orang hak kita habislah. Tapi habis di dunia tak apa, jangan habis di akhirat. Nah, insya-Allah di dunia ni yakin sungguhlah bila kita sedekah RM1 Allah Taala ganda 10. Yakin sungguhlah. Tak mau nak kata apalah, kita sedekah kat orang RM1 Allah Taala ganda kat kita 10. Sungguh yakin. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia yakin sungguh mesti 10. Mana boleh 9? Cek tengok, oh betul ada 10 biji. Yakin 10. Nah, Allah Taala ganda. Bagi satu Allah Taala ganda 10. Dan hendaklah dijadikan harinya, yakni siang Jumaat tu, hari amalan akhirat jua. Hak ni makna dia apa? Hari Jumaat jangan buat kerja apa, sebab tu Allah Taala pesan. Nah, bila hari Jumaat, bila dengar azan Jumaat, tinggalkan jual beli. Maksud dia jangan kerja. Nah, jangan kerja masa ni. Masa ni jangan kerja. Nah, pasal apa? Nak jaga hari Jumaat ni, sunat kita tinggalkan pekerjaan kita. Sunat kita tinggalkan pekerjaan kita. Tapi masa Jumaat wajib tinggal. Nah, wajib tinggal. Tapi dah kita terlampau baik. Nah, negara kita ni terlampau baik buat undang-undang bagi dekat pelabur. Undang-undang dia apa? Tak apa, orang Islam dia tak boleh tinggal 3 kali sembahyang. Nah, Jumaat tak boleh tinggal 3 kali. Jadi bagi depa kerja sebulan sekali sembahyang. Tak apa. Nah, kelang orang kafir mai duduk di Malaysia. Nah, Jumaat pun kena kerja. Kita ni mujuk pasal apa? Allah Ta'ala tak jadikan kita ni macam umat Nabi Musa. Allah Ta'ala tak jadikan kita ni macam umat Nabi Daud. Allah Ta'ala tak jadikan kita ni macam umat Nabi Lut, macam umat Nabi Saleh. Allah Ta'ala tak jadikan kita macam tu. Sebab Allah Ta'ala janji dengan Nabi. Nah, kita ni Allah Ta'ala tangguhkan buat pi akhirat no. Kalaulah kita ni Allah Ta'ala jadikan macam dengan umat Nabi Musa, pakat jadi beruk mak yeh bih. Umat Nabi Musa bekerja hari Sabtu, jadi beruk. Nah, umat Nabi Daud Allah Ta'ala larang kerja juga, jadi beruk. Depa nelayan. Nah, depa nelayan. Pakat jadi beruk bih. Allah Ta'ala bagi kes terus. Pergi duk tangkap ikan. Orang kata hari Sabtu jangan tangkap ikan, hari Sabtu berhenti, hari Sabtu hari buat ibadat. Tak, duk pergi buat kerja. Nah, kita pun sama kah. Nah, bangkit pagi hari Jumaat, bawa bokai. Nah, pergi mengai tengah laut. Mati, lemah. Nak dapat syahid tak? Pergi mengai tengah laut hari Jumaat. Pagi-pagi Jumaat bawa bokai pergi mengai tengah-tengah laut. Tiba-tiba tenggelam, mati. Syahid tak? Dia orang mati lemah, Nabi kita syahid. Syahid tak? Mayang Jumaat dah. Kita nak buh ke mana? Mayang Jumaat dah. Dengan sengaja tak mayang Jumaat. Ulun pergi nak mengai. Buat hari lain tak boleh mengai. Hari Jumaat je kami cuti. Dah kalau gitu hari Jumaat cuti untuk ibadat. Banyakkan buat ibadat. Tak, nak pergi mengai kak. Kita kalau ada hak yang mengai jangan marah kat saya. Nah, hari Jumaat lah nak ride juga, nak naik motor, nak ride juga, nak pergi jauh. Buat hari lain tak boleh pergi ke? Nah, dia lepas tu pandai tu. Nah, kita musafir, tak mayang Jumaat tak apa, hadiahlah. Nah, sebab tu orang suruh mengaji, kira duk ride motor ya, pergi bagi hadiah tanu, pergi bagi derma tanu. Masjid sebelah rumah tak main mayang. Surau belah rumah tak main mengaji, pergi tunjuk baik kat orang. Ada untung apa?
Bodoh orang tu. Nah, bila orang kata bodoh, saya tak boleh segeram kata bodoh sungguh. Kita pergi tunjuk kebaikan kita di tempat orang. Tempat sendiri kita tak main semayang. Hari Jumaat naik motor pergi hantar bagi kat orang. Nah, dia tahu tak wajib semayang. Kalau dia tak semayang haram. Oh, apa musafir? Dia lah musafir lagu tu. Tu musafir haram. Dia nak musafir tak yang dimaafkan tak semayang Jumaat, keluar sebelum subuh. Makna dia keluar sebelum waktu dia. Subuh, sebelum subuh ni sebelum waktu. Baru dimaafkan tak semayang Jumaat. Ni pakak berimpun pukul 8 pagi kena roti canai 15 biji seorang. Lepas tu pi ride kata tak apa, tak semayang Jumaat tak apa. Dia lah. Nah. Oh. Orang suruh ngaji tak mau. Duk pi tunjuk baik di tempat orang. Nah, banyak lagu ni. Banyak lagu ni. Tolong tunjuk mana dia. Geng motor besar main duk ngaji mayang. Tak mau. Nak tunjuk baik kat tempat orang. Nah, kadang-kadang bila kita tak kata, dia pun melampau. Orang kita ni dia passion tu. Bila kita kata pakat tembok sekali kita habis. Dia pun tak kira hang siapa. Nah, kita pun tak kira siapa lah. Duk kira apa? Nah, sungguh lah benda-benda yang sungguh kita tengok ni. Rugi kita. Rugi kita. Nah, kita nak buat sesuatu biar bagi cantik pada pandangan agama, cantik pada pandangan manusia, yang manusia nak petikai tak boleh. Nah, ni kita buat orang boleh petikai. Bila orang kata kita marah kat orang. Nah, baik lagi. Hari Jumaat ni banyak suruh buat amalan hari akhirat. Muslim kata, dan sunat mandi pada harinya bagi yang kena mandi, yang tak mandi wajib. Siapa yang wajib mandi kena wajib lah. Sunat mandi pada harinya. Mandi Jumaat. Sunat mandi hari Jumaat dengan niat mandi sunat hari Jumaat. Kita mandi niat tak? Hari Jumaat mandi niat. Cerah betul lah. Tak ada nak niat lah. Tak ada nak niat. Kita boleh niat sekali lah. Kita mandi ni niat bila mandi wajib lah. Hak lain tak dan. Betul tak? Mandi wajib, dia teringat. Yang takut dia pergi mayang Jumaat, balik dah baru teringat tak mandi wajib. Sebab tu dia jadi sunat mandi Jumaat. Antara lainnya sebab dia apa? Bila kita niat nak mandi sunat hari Jumaat, tiba-tiba aku kena mandi wajib lah. Terus niat mandi wajib. Maka siapa yang niat mandi wajib pada hari Jumaat tu dapat pahala dah hak sunat mandi sunat Jumaat. Dia jadi wajib. Bila buat yang wajib dapat yang sunat. Jadi tiap-tiap minggu kalau boleh mandi wajib. Tak rugi. Mandi wajib tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu mandi wajib. Baik. Sunat mandi dengan niat mandi hari Jumaat. Bagi orang yang berkehendak hadir pada sembahyang Jumaat, waktu yang sunat mandi tu ialah waktu kita nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi kita boleh dah mandi sunat Jumaat tu daripada mandi subuh. Daripada mandi subuh tu nak mandi niat sunat Jumaat boleh dah. Tapi yang disunatkan kita berniat ni, yang betul sunat dia tu bila kita nak pergi sembahyang Jumaat. Masa tu sunat niat mandi apa ni sunat. Pasal apa yang dia tak sebut wajib mandi wajib? Pasal mandi wajib dia suruh mandi sebelum subuh. Sebab nak sembahyang subuh. Mandi wajib mandi sebelum subuh. Ni mandi wajib pun dekat Jumaat, tanda subuh tak sembahyang. Jadi di sini sunat mandi hari Jumaat tu mandi sebelum Jumaat. Mandi wajib mandi sebelum subuh. Sebab malam Jumaat malam wajib. Malam wajib. Bila malam wajib, dia kena mandi wajib paginya. Mandi wajib paginya. Jadi siangnya mandi sunat hari Jumaat. Ini Nabi suruh mandi sunat. Dan lagi kata musannif, dan sunat membersihkan dirinya daripada segala yang kotor-kotor yang ada pada badannya. Mandi pada mandi sunat tadi ni. Mandi ni sunat gosok, cuci segala kotoran tu. Dan daripada bau-bau yang keji, bau ketiak, bau kesak, bau apa semua buang, mandi hari Jumaat. Yang keji daripada kedua mana?
Daripada kedua, ada pada badan dan pakaian. Daripada bau-bau yang keji pada badan, bau-bau yang keji pada pakaian, buang, basuh. Maknanya kalau pakaian tu pakaian Jumaat, pagi tu kita basuh, buang busuk-busuk. Kita ni kadang-kadang kita tak perasan. Kita sendiri kita tak perasan, tak kata kat siapa lah. Kita baju bila kita pakai selapih, badan kita berpeluh. Esok kita pakai lagi sekali baju tu pula kena minyak wangi. Sebenarnya dia bau tengit, peluh kita campur minyak wangi. Cuma kita dah duk biasa diri kita bau hak tu, duk wangi sedia baju kita, padahal orang duk sebelah busuk nak mampus. Duk bengong pada baju dia. Baju ni kurang-kurang 3 hari dah duk peluh ni. Orang boleh kira habis siap. Baju ni 3 hari dah peluh ni. Jadi sunat hari tu mewangikan pakaian kita. Maknanya kalau baju tu dah banyak hari, basuh, pakai baju baru. Sunat pakai yang wangi-wangi. Sunat. Jadi kita bersih, buang kotoran semua. Dan kerana harinya hari Jumaat tu, siang tu ialah hari raya yang berulang-ulang. Dia adalah hari raya yang berulang-ulang pada tiap-tiap 7 hari sekali. Jadi kita ni ada raya seminggu sekali, ada raya setahun 2 kali. Ada raya. Jadi raya kita banyak. Raya kita ni banyak, raya orang Islam. Seminggu sekali pun ada, setahun 2 kali pun ada. Setahun 2 kali pun ada. Lepas tu kita ada hari-hari yang disunatkan kita meraih raya juga. Hari-hari Islam. Allah Ta'ala suruh kita ceritakan hari Allah. Hari Allah ni Allah Ta'ala suruh kita ceritakan. Berasa seronok, berasa gembira. Antara hari Allah ni, maksud dia Yaumillah ni, antara hari Allah ni hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi. Ceritakan kegembiraan kita kerana menyambut kelahiran Nabi. Sebab apa? Sebab ia adalah hari Allah. Tu masuk dalam hari raya. Ceritakan Isra' wal Mi'raj, hari kebesaran Allah, hari kebesaran yang Allah Ta'ala bagikan pada Nabi. Nabi kita ni dimuliakan. Cerita. Hak tu disuruh tu hari raya, termasuk dalam hari raya. Masuk dalam hari raya. Kedua tu adalah hari raya. Lagi yang terlebih afdal daripada segala hari yang lain daripada hari Jumaat. Hari lain tak ada yang afdal. Hari yang paling afdal sekali, dia adalah penghulu bagi segala hari, ialah hari Jumaat. Maka kita ni disunatkan meraihkan hari Jumaat, pakai cantik-cantik. Sunat pergi sembahyang Jumaat pakai pakaian putih. Sunat pakai pakaian putih hari Jumaat. Hari raya sunat pakai pakaian raya ni putih dan hitam. Itu pakaian sunat, putih ataupun hitam. Hari Jumaat kita nak pakai hitam pun boleh. Tapi hak afdal lagi putih. Biar bila sembahyang Jumaat ni nampak putih, kemutih. Masya-Allah. Malaikat pun turun senang, aman, tenang. Ni merah, biru, hijau, oren pun ada. Merah, biru, hijau, oren tu pun boleh masuk duk celah-celah. Habis rosak. Warna macam-macam. Sebab apa? Sebab kita tak faham sunat tu. Nak beramal dengan sunat tu kita tak apa nak faham. Kalau kita faham pakai putih belaka, masya-Allah, hebat. Ni ke rambut merah pun ada. Rambut merah. Rambut biru pun ada, rambut hijau pun ada main sembahyang. Allah. Rambut putih tak katalah, hak tu memang bukan buh dai. Bukan buh dai. Rambut putih tak kata. Ni rambut hijau pun ada. Dia mandi wajib lagu mana tu? Rambut hijau, rambut biru. Kalau ia pun nak sokong hijau, jangan jadi burung nuri. Burung nuri lah. Burung kepala hijau. Burung kepala biru. Tu semua burung serindit, burung nuri. Ni pandai cakap tak erti pasal tu. Burung serindit, burung nuri ni pandai cakap tapi tak erti pasal tu. Burung hijau, ngajilah. Ngajilah yang duk bubuh rambut warna macam-macam tu. Sah ke tak mandi wajib pun tak tahu. Allahu Akbar. Baik. Faslun, barang siapa yang wajib atasnya Jumaat. Ni kita tengok, jaga.
Jaga ni hak ni kita nak kena jaga nanti ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Insya-Allah kita tangguh pada faslun. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la yamutu abadan wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من المسلمين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى معرفتك وعلى مغفرتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.